sekali. Mungkin apa yang boleh kita lakukan, Ustaz, untuk kita benar-benar merasai zikir tu? Okey. Baik. Betul, saya setuju sangat apa yang DJ Puan Haji Anik Asnaf sebut. Bila mana kadang-kadang ada orang dia boleh zikir guna lidah. Lepas semuanya dia baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Milah yang disebut bukan alhamdulillah lagi dah, kan? Dia boleh sebut guna lidah, tetapi kadang-kadang tanpa penghayatan, tanpa jiwa, tanpa hati. Hanya dengan lidah semata-mata, risiko kita adalah kita tidak berfikir dengan apa yang kita cakap. Berbeza dengan orang yang dia tengok dulu, dia perhati betul-betul, dan akhirnya hebatnya, akhirnya dia zikir. Kan ada beza tu. Berbanding yang ada orang dia sekadar dia zikir, dah entah apa-apa yang dia fikir entah. So kita tak nak terlibat dalam konteks itu yang mungkin kita dah biasa buat. Kita duk baca Quran pun kepala fikir lain, semayang kepala fikir benda lain, zikir kepala fikir benda lain. Jadi pada pagi ni, bagaimana dengan apa yang kita zikir itu adalah benda yang kita telah fikir sebelum tu. Dan benda ni tidak lain dan tidak bukan, kita mesti faham dan kita mesti tahu bahawa benda ni dia akan lahir melalui jiwa kita, melalui pemikiran hati kita dan juga akal kita. Setelah mana kita gunakan akal dan hati, akhirnya dia akan keluar melalui lidah. Kan, sebab itu orang kata apa yang zahir melalui zahir kita ni adalah benda yang lahir daripada dalam. Okay? Kita keluarkan dengan subhanallah sebagai contoh. Dengan betul perkataan subhanallah, mesti ada sesuatu yang kita lihat. Jarang tiba-tiba subhanallah, tak ada. Mesti ada sesuatu benda yang kita rasa, kemudian kita akan sebut subhanallah. Kita bila ucap alhamdulillah, mesti ada satu perkara yang menyebabkan kita tergamak atau mampu nak sebut alhamdulillah. Mungkin kita dapat gaji ke, atau dapat hadiah tiba-tiba alhamdulillah. Mungkin kita akan terkejut, kita akan keluar Allahu Akbar. Kan? Jarang tiba-tiba tengok TV Allahu Akbar, jarang. Mungkin hebatlah, mungkin Kak Nik bolehlah macam tu kan. Kalau saja belum tentu lagi. Saya kalau terkejut baru menata Allahu Akbar, contoh kan. Sebaiklah menata Allahu Akbar. Berarti ada sesuatu yang berlaku dan akhirnya jiwa kita attract dengan benda tu, akhirnya baru keluar dengan perkataan kita. Jadi kalaulah yang keluar daripada lidah kita itu adalah benda-benda zikir, dan yang keluar itu pula adalah disebabkan penghayatan kita, maka sudah pasti dia akan lebih berkualiti. Dan sekarang ni yang saya bincang pada pagi adalah bagaimana kita nak mendapatkan kualiti zikir. Itulah antaranya dengan kita lihat fikir dan zikir. Okey, pendengar saya kasih sekalian, kalau kita perasan dalam ayat yang saya baca, ayat 190 surah Ali Imran tadi, Allah kata inna fi dzalika laayatin liulil albab. Sesungguhnya tanda-tanda tadi ni, pertukaran malam siang, kejadian langit bumi, apa-apa yang hebat berlaku sekeliling kita ni, semua ini merupakan tanda-tanda kekuasaan, kebesaran, kebijaksanaan, kehebatan Allah bagi orang yang berfikir. Allah kata apa? Inna fi dzalika laayatin. Ayat, perkataannya ayat. Bila mana kita baca Al-Quran, kita akan jumpa banyak perkataan ayat ni. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Banyak lagi ayat lain. Bila Allah guna perkataan sesungguhnya pada kejadian-kejadian tadi, laayatin, ada tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah. Laayatin. Dekat sini, bila mana kita memahami konsep ayat dalam Al-Quran, kita boleh bahagikan kepada dua keadaan. Yang pertama, ayat ini dipanggil ayatul makru'ah, iaitu ayat yang dibaca. Contoh ayat Al-Quran lah, kita baca ayat Quran, baca. Banyak pahalanya. Sekalipun kita tak